Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Sambungnya pelajaran kita dalam kitab Mastika Hadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jilid yang kedua, di dalam bab perihal salat. Perkara 2.5, sembahyang sunat dan bahagian-bahagiannya. Di antara salat sunat yang berwaktu, yang keberapa dah ni? Yang keempat salat duha. Yang keempat salatul duha. Di antara salat sunat yang berwaktu ialah salat duha. Banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang kelebihannya. Di antaranya ialah hadis yang berikut. Man hafaza ala syuf'atid duha ghufirat lahu zunubuhu wa in kanat misla zabadil bahri. Tengok sini. Hadis ni diriwayatkan bahawa siapa yang memelihara amalan 2 rakaat duha, diampunkan dosa-dosanya sekalipun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Sebanyak buih di lautan, yakni dosa-dosa kecil kita dimaafkan. Cuma hadis ini bermasalah. Tulis itu, hadis ini riwayat Imam Ahmad. Kata di rawi muhaqqiq kitab Musnad Imam Ahmad mengatakan isnaduhu dhaif. Tanda sanadnya dhaif, sanad dia lemah. Diterangkan lagi dalam hadis yang ni. Hadis ni sahih. Ada bawah ni. Hadis yang ke-144. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala: "Awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin. Bi siyami thalathati ayyam fi kulli shahrin wa rak'atay duha wa an utira qabla an anam." Rawahul Bukhari wa Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Awsani khalili," kekasihku. Siapa dia kekasih dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepadaku supaya mengerjakan 3 perkara. Ambil ini. Wasiat ni untuk Abu Hurairah. Abu Hurairah ni umat Nabi ke tidak? Umat dia. Kita ni umat Nabi ke tidak? Sama juga, wasiat ni dapat dengan kita. Kecuali Nabi sebut khas, baru jadi privasi untuk Abu Hurairah. Ini tak, Nabi tak kata ni mu saja tak. Tak. Yang pertama, berpuasa pada 3 hari tiap-tiap bulan. Ni penat sikit kita ni. Puasa ni di antara cabaran yang berat. Jadi kita kena buatlah. Puasa pada hari Senin, puasa pada hari Khamis, Ayyamul Bid pada hari cerah, hari putih. Bila hari putih? 13, 14, 15 bulan Hijri. Jangan bulan Januari, bulan Hijri. Hanya bulan Hijri 13, 14, 15. Itu puasa hari cerah, dia panggil hari putih. Puasa 3 hari sebulan. 3 hari sebulan tak kuruh tak. Kalau dia kata masalah ustaz banyak kenduri. Habis kalau nak ikut kenduri sampai bila pun tak boleh puasa lah kitanya. Kenduri tu kena ikut kita. Jangan kenduri saja tak. Yang pertama, puasa 3 hari tiap-tiap bulan. Boleh buat? InsyaAllah. Dan mengerjakan 2 rakaat salat duha. Ni boleh buat tak? Mana tak boleh buat 2 rakaat je. Dia tak ambil panjang pun, banyak. Dan juga supaya aku mengerjakan salat witir sebelum tidur. Salat witir sebelum tidur. Kenapa Abu Hurairah dipesan supaya belum tidur? Ada ni, jangan terpengaruh dengan Syiah. Puak-puak Syiah ni kacau dia. Tadi saya tengok ni pejabat mufti kita ni, pejabat mufti wilayah, dia keluar satu buku tebal begini, penjelasan tentang bahaya Syiah. Pergi ambil buku tu, pergi kat pejabat mufti ambil buku tu baca, free, percuma. Tapi syarat kena baca lah. Kalau bagi percuma taruh buat apa dah, baik bayar senang. Puak Syiah ni dia perli, dia kata Abu Hurairah ni sebab kuat tidur. Dia attack sungguh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ni orang yang kuat study, kuat baca. Mana yang Nabi kuliah, dia ikut semua. Jadi bila dia ni, Nabi pesan kepada dia, mu salat witir sebelum tidur.
Sebab kalau tidur lambat, tidur lewat, mungkin sukar untuk bangun. Jadi kita pun tengok keadaan. Kita mari daripada musafir, travel, mari daripada kampung contohnya, kan, balik-balik sampai rumah kita dah pukul 12 malam. Ayah aku ni kalau tidur ni subuh baru bangun, penat, tak larat, uzur, letih, solat belum tidur, ambil wudu, solat belum tidur. Alhamdulillah. Kalau baru bangun nanti, boleh bangun juga belum subuh, kita sambung dengan tahajud, tak payah witir 2 kali. Sebab Nabi kata la witra ni fi lailatin, tak boleh witir 2 kali satu malam. Jadi kalau dah witir di awal malam, bangun di akhir malam hanya tahajud. Tak salah. Ada orang salah faham, dia kata kan solat witir ni penutup solat malam. Bukan penutup maksudnya macam tutup end, tutup tak boleh masuk dah. Maknanya kalau lah yang afdalnya kita jadikan witir itu penutup solat malam. Mana kita solat 2 rakaat, salatul laili masna. Mana 2 rakaat sampai akhir dah malam nak masuk subuh, kita witir. Itu maksud penutup. Bukan mana kalau dah solat witir maknanya tak boleh lah. Tidak jadi masalah, tidak jadi halangan untuk kita teruskan tahajud. Kita solat witir 2 rakaat, 3 rakaat, tengok keadaan. Rasa confirm boleh bangun akhir malam, itu afdal. Tapi kalau rasa tak boleh bangun, buat belum tidur. Menurut huraian hadis ni dalam Bukhari dan Muslim, menurut huraian ulama, solat sunat duha sekurang-kurangnya 2 rakaat. 2 rakaat yang afdalnya 8 rakaat. Masuk waktunya apabila matahari meninggi qadar segala. Qadar segala ni macam mana nak cek hari ni? Galah pun tak pernah tengok dah. Qadar segala. Qadar segala ni banyak mana? Tanda situ. Qadar segala ni saya anggarkanlah mengikut dalam kiraan saya dengan sebahagian ustaz-ustaz kita ni bahagian falak, dia kata paling minimum dalam 10 minit. Maknanya kita tengok waktu syuruk maknanya itu terbit matahari. Tengok di takwim kita syuruk pukul 7.20 kan, sekarang ni 7.20, jadi kita kena tambah 10 minit lagi paling minima, ataupun 15. Kalau tak nak ambil yang lagi lama lagi bagus, 30 minit cantik. Tetapi yang afdalnya waktu solat duha ni ketika tengah-tengah hari, pukul 9.30 pagi, pukul 10. Hina tarmadul fisal, dalam hadis kata ketika anak unta bangun. Anak unta tu bangun daripada duduk dia tu panas lah. Waktu duha. Jadi sekarang ni ini waktu afdal. Sebab waktu ni waktu orang sibuk dengan dunia, sibuk dengan pasar paginya, sibuk dengan pejabatnya, sibuk dengan segala benda. Tiba-tiba ada hamba Allah Ta'ala ni mampu sujud pada Allah Ta'ala. Kerana itulah dalam hadis lain Nabi kita sebut salatul duha ini sebagai salatul awabin. Tengok dalam kertas kita ni, salat nombor 2 tu Nabi kita namakan salatul awabin, iaitulah salat orang yang banyak kembali kepada Allah Ta'ala adalah ketika anak-anak unta telah bangkit kerana kepanasan. Tengok dalam nota salat sunat kita ni yang dia tulis nombor 2. Jumlah salat duha yang paling minimum ialah 2 rakaat sebagaimana telah diwasiatkan tadi, dan ia boleh dikerjakan tanpa batasan Jumaat tertentu. Paling banyak yang dilakukan oleh Nabi ialah 8 rakaat, dan paling banyak yang disabdakan 12 rakaat. Jadi yang disabdakan 12 rakaat kita boleh buat. Tapi hak Nabi kita buat sebagaimana hadis Ummu Hani 8 rakaat. 2 sampai 8. Kita hari ni kalau boleh kekal dengan 2 pun, momentum kita tak beranjak 2 rakaat, bagi saya sudah hebat. Karena itulah saya namakan package 17. Apa dia package 17? 12 rakaat rawatib, 2 duha, berapa? 14. 3 witir, 17. Siapa yang boleh kekal 17 rakaat satu hari satu malam ni, di zaman ini, di zaman orang sibuk kelang kabut ni, bagi saya lah, kita sudah naik taraf wali min awliyaillah. Ustaz, kena beli tasbih besar gantung kat tekok, itu bukan syarat itu wali ke apa benda ni. Wali ni maknanya orang yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Boleh kita pertahankan 17 rakaat? Cobalah satu hari satu malam dalam minggu ni.
berapa kali kita boleh buat. Kalau boleh, saya nak bagi yang minimum je, tak nak bagi yang berat-berat, ataupun 15 rakaat lah. Ambil riwayat Ibnu Umar tadi, 10 je rawatib, 10 rawatib yang muakkadah, campur 3 witir, 2 rakaat duha, berapa? 15. Pilihlah pakej 17 ke pakej 15. Tapi biar kekal. Kalau kekal ni, Allahu Akbar, tinggi tak tinggi darjat kita? Alhamdulillah, tinggi darjat tu. Wali dah ni, wali zaman kita hari ni. Satu lagi solat sunat, tengok dalam kertas ni. Solat sunat selepas naik matahari, selepas syuruk lebih kurang 10 minit. Jadi sebenarnya dalam hadis ini riwayat oleh Imam At-Tirmizi radhiyallahu anhu rahimahullahu taala, Imam Tirmizi meriwayatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengerjakan solat subuh secara berjamaah, lalu dia duduk berzikir kepada Allah Taala sehingga matahari terbit meninggi. Kita lepas solat subuh, biasanya solat subuh ni berjamaah ni di masjid lah kan. Lepas solat subuh jangan keluar, duduk situ berzikir. Kalau ada orang kuliah, kita dengar kuliah. Tak ada orang kuliah, kita baca zikir pagi kita ni kan. Zikir pagi ada ni, habis zikir pagi baca Quran sampai terbit matahari. Bila terbit matahari, kita tambah lagi 10 minit, kemudian kita solat. Solat ini, solat di sini khilaf nak namakan solat apa ni. Jadi ada sebahagian kitab tulis solat isyraq, solat sunat isyraq. Tapi saya ambil kata-kata Ibnu Abbas, solat di sini iaitulah dia panggil solat permulaan solat duha. Permulaan solat duha. Cuma dalam hadis ni, hadis Tirmizi ni, memang amalan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam duduk lepas solat subuh sampai isyraq itu wadih. Kata di hadis itu memang sabit Nabi kita melakukannya. Kemudian dalam hadis Tirmizi ini ada satu lagi tambahan kelebihan, iaitulah maka dia akan mendapat pahala seperti pahala haji dan umrah yang sempurna dan yang sempurna. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmizi, menjadi perbincangan ulama hadis. Sama ada sebahagian mengatakan hadis itu sanadnya baik, ada yang mengatakan sanadnya dhaif. Sabit perbuatan Nabi duduk sampai ke duha dan mempertikaikan pahala haji dan sempurna tadi. Tapi kita mengatakan ini dalam perkara selisih pandangan ulama-ulama hadis qadiman wa hadisan. Ada yang mengatakan sanadnya baik, boleh diterima, ada yang mengatakan dhaif. Walau macam mana pun amalan itu sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita buatlah, tunggu sampai bila? Sampai naik selepas salat subuh berjamaah, duduk di masjid berzikir, baca Quran dengar kuliah sehingga kepada waktu yang disebutkan tadi. Alhamdulillah. Jadi kita ambil lah waktu-waktu yang kita tak kelang kabut, kita tak nak lari ke sana sini. Hari-hari cuti macam ni duduk. Kenapa nak cepat balik? Dan nak cepat balik, duduklah di masjid kita. Waktu saya jadi tetamu tanyalah ustaz dalam TV, ramai juga orang tanya, ustaz, kami ni memang nak duduk di masjid, tapi masalahnya ustaz yang kacau kita. Dia kata kacau apa pula? Ini pukul 7 ni, pukul 7. Tanyalah ustaz ni, kita kena balik awal lah pula. Aduh. Jadi dia nak balik awal tu sebab kita punya pasal, bawa je TV kat masjid aja. Jadi itu tengoklah, yang pentingnya kita nak dapat pahala duduk di masjid dan nak juga pahala mengaji. Jadi campurlah macam mana keadaan pun, buatlah yang terbaik untuk kita, insya-Allah. So orang rakam ke, rakaman boleh tengok balik ke macam mana, jangan cari alasan untuk tak duduk. Tamatlah perbincangan kita tentang solat sunat duha. Jadi jelas di sini solat sunat duha Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melakukannya dan dilakukan oleh para sahabat, dan Nabi kita berpesan kepada sahabatnya, iaitulah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, supaya melakukan solat sunat yang besar ini. Alhamdulillah. Kita berpindah pula kepada solat sunat taubat. Solat sunat taubat.
sembahyang sunat taubat. Di antara sunat-sunat salat sembahyang sunat iaitulah sunat taubat, sebagaimana yang diterangkan dalam hadis yang berikut. Jadi salat sunat taubat ni dikira salat sunat yang ada sebab, ada sebab dia. Daripada Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, hadis yang ke-145. Qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min rajulin yuznibu zamban summa yaqumu fayatatahharu summa yusalli summa yastaghfirullah illa ghafarallahu lah. Thumma qara hadhihi al-ayah والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم إلى آخر الآية. Rawahu Tirmizi. Jadi maknanya, kata Nabi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang laki-laki atau perempuan yang melakukan suatu dosa. Tak ada orang buat dosa, tidak melakukan satu dosa maksiat, kemudian ia menyesal. Lepas buat dosa menyesal, lalu bangun. Bangun buat apa? Berwudu. Bangun berwudu. Kemudian mengerjakan salat 2 rakaat. Bila kita berwudu, kita sembahyang 2 rakaat. Lepas sembahyang 2 rakaat, kemudian dia beristighfar, minta ampun pada Allah Azza wa Jalla, melainkan diampunkan dosanya. Jadi dia panggil salat sunat taubat. Kemudian Nabi kita baca ayat ini, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Dan orang-orang yang melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan yang keji, zina dan seumpamanya, aw zalamu anfusahum, ataupun menzalimi diri mereka sendiri dengan melakukan dosa, zakarullah, bila mereka ingat kepada Allah Ta'ala, menyesal, nak bertaubat, Allah Ta'ala akan minta ampun dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, sanadnya hasan. Jadi kena tanda betul-betul sunat taubat ini satu sunat yang boleh kita buat bila kita berdosa. Habis hari ni kita banyak dosa ni ustaz ni. Setiap hari dosa mata, dosa telinga, dosa muka orang. Jadi kena pagi petang siang malam duduk sembahyang sunat taubat kita. Dia adalah di sini kategori Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fa'alu fahishatan, dosa-dosa mungkar yang besar. Dosa-dosa yang kecil memang tak lepas kita hari ni. Dosa mata, dosa dengar benda-benda yang, jadi dosa-dosa ni alhamdulillah dengan kita ambil wudu, gugur dosa. Tinggal kita sembahyang sunat tadi dah gugur, dan kita salat gugur dosa. Yang kita nak salat taubat ini, iaitulah daripada dosa-dosa yang kita buat yang berat, melakukan perbuatan mungkar dan keji, itu kena taubat. Tapi janganlah pula jadi satu agenda, malam ni salat sunat taubat perdana di masjid. Kenapa nak perdana-perdananya? Kita berdosa dengan Tuhan, bukannya ada perdana apa? Bukan ada masa tempoh yang kita kena tunggu-tunggu lagi. Taubat ni bila kita rasa kita bersalah dengan Allah Ta'ala, kita dah menyesal dengan perbuatan itu, kita taubat. Ambil air wudu, salat, Allahu Akbar. Dan dia tidak termasuk dalam salat sunat yang disuruh berjamaah, tak masuk dalam kategori 5, 6 yang kita sebut tadi. Jadi kita buat je sorang-sorang. Solat sunat taubat ni boleh kita buat sendiri-sendiri bila kita berdosa dan kita minta ampun dengan Allah Azza wa Jalla, supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Cuma sedikit perbincangan dalam kitab fiqh kita ni mengatakan salat ini kita kena buat pada waktu yang dibenarkan. Pada waktu yang dibenarkan salat, maknanya waktu larangan tak boleh. Ada sebahagian ulama mengatakan bila dia menyesal, contohnya wal-iyaz-billah, dia terbuat fahisyah, benda keji tadi tengah hari, lepas asar dia menyesal sungguh-sungguh, menangis dia, maka ketika itu dia boleh teruskan salat sunat taubat walaupun pada waktu larangan. Jadi dua pandangan ulama di sini. Saya mengatakan, kalaulah kita rasa nak bertaubat je, taubatlah dulu. Tunggulah kita salat sunat lepas maghrib, lepas isya, keluar daripada khilaf pandangan ulama. Tapi kalau kita pada waktu tu memang kita sebab sungguh-sungguh, lepas asar ni Allah Ta'ala beri sedar-sedar daripada tidur tadi sekejap,
kita berfikir bahawa aku ni nak mati dah, berdosa, menyesal sungguh-sungguh, insya-Allah pandangan yang kedua tadi boleh diambil kira. Kita solat, ambillah wuduk, kita solat pada waktu itu dengan taubat nasuha yang sungguh-sungguh pada Allah Azza wa Jalla. Jadi saya taufikkan di antara dua pandangan ulama di sini. Tapi kalau macam biasa ya, nak anjurkan solat sunat taubat lepas asar, enggak, tidak ada perdana di situ. Hadis ini juga diriwayat oleh Al-Baihaqi dan disebutkan tentang bilangannya 2 rakaat saja. Jadi banyak sangatlah. Kadang-kadang kita ni banyak terikut dengan acara-acara. Solat sunat taubat mesti perdana selalu. Tahajud pun sama juga. Sedangkan tahajud itu amalan peribadi. Apa makna tahajud? Tahajud ni lepas pada bangun tidur. Apa makna zikir munajat? Munajat mana apa? Munajat ni artinya kita berbisik dengan Allah Azza wa Jalla. Kita bangun tengah malam, tak ada siapa dengar. Suami bangun, ambil wuduk, pergi ambil sejadah, solat di luar bilik. Biar jangan isteri pun jangan dengar rahsia kita. Ya Allah, aku dulu gini, engkau tahu semua rahsia aku, maafkanlah. Bini bangun pula tengok suami tidur saja, ambil sejadah, pergi solat kat tepi mana, kat tepi dinding rumah, solat. Jangan beri dia tahu apa yang kita nak bercakap dengan Allah Azza wa Jalla. Dulu ada satu surau, imam dia kena marah sebab dia doa tak kuat, zikir pun tak kuat, marah dengan imam. Imam lain semua kuat-kuat, dia 5 belakang. Ini imam apa slow ni? Saya pun tak tahu, saya nak pergi. Dia orang tanya soalan, dia kata, "Ustaz, nak zikir kuat ke slow?" Saya kata, saya teringat kepada hadis seorang sahabat bila naik tempat tinggi dia orang takbir kuat-kuat. Nabi kata, "Arbi'u ila anfusikum." Nabi kata, kesianlah kepada kamu tu, jangan duk lawan kuat-kuat. Fa innakum la tad'una asam. Bukan kamu panggil Tuhan yang tuli, bukan kamu panggil Tuhan yang jauh. Allah Ta'ala ni qarib, dekat dengan kita. Allah Ta'ala maha mendengar. Cukup kita berbisik dengan Allah Azza wa Jalla, sekali dengan air mata kita, sekali dengan hati yang menyesal kepada Allah Azza wa Jalla. Itu taubat. Kalau taubat nak tunggu perdana nah, janganlah panggil ustaz jemput malam ni, saya nak buat sembahyang sunat taubat ni, saya dah menyesal ni. Itu taubat dengan orang. Kita taubat dengan Tuhan, kita dengan Allah Azza wa Jalla saja. Tidak perlu diisytihar, tidak ada declaration dalam bab kita nak taubat dengan kita dengan Allah Azza wa Jalla kecuali hak orang. Itu lain. Dalam bab hak orang kita kena hantar balik. Kita ada dalam syarat-syarat bertaubat yang telah disebutkan dalam kitab-kitab tentang taubat. Tamatlah kita perbincangan tentang sembahyang sunat taubat. Habis doa tak ada ustaz tak ajar sini. Doa taubat tu doa yang kita nak taubat daripada dosa apa? Ya Allah, aku dah menyesal, tak mau lagi dah. Tak untuk aurat, tu orang perempuan ni. Tak mau lagi tak solat, tak mau lagi buat benda yang tak baik, tak mau lagi tipu orang, tak mau lagi ambil riba, tak mau lagi ambil apa dia ni, rasuah. Itu ni. Jadi doa dia terbuka mengikut dosa yang kita buat. Jadi kalau kita tak format di sini, jadi satu je lah. Dia dosa berbagai-bagai. Nah. Baik. Jadi kita ni dia tak nak cakap panjang. Coba tengok dalam nota kaki, nota-nota dia tu dia kata apa? Penjelasan panjangnya saya lihat dalam kitab fiqh, Sabilal Muhtadi, Musalli dan macam-macam lagi. Baik, kita pergi kepada tajuk yang seterusnya, salat istikharah. Apa makna salat istikharah? Ini pun solat yang kita salah faham juga sikit ni. Dalam masa kita menghadapi sesuatu perkara, iaitu adakah perkara itu elok dilakukan atau tidak, kita dituntut oleh syarak supaya merujukkannya kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga kita diberi petunjuk mengenainya. Ingat ni, bila kita duduk mikir nak buat benda-benda, kita pun tanya Tuhan, gitu lah ke macam mana dia punya format yang betul? Ini diterangkan dalam hadis yang berikut. Hadis yang ke-146. An Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min sa'adati bani Adam istikharatuhu Allah azza wa jalla. Daripada riwayatkan di sini, di antara amal perbuatan yang membawa kebahagiaan kepada anak Adam ialah amalannya beristikharah kepada Allah Azza wa Jalla mengenai apa jua perkara yang dihadapinya. Apa benda yang kita hadapi, kita istikharah, minta petunjuk dengan Allah Azza wa Jalla. Hadis ini riwayat oleh Imam Ahmad dan Al-Hakim. Kata Al-Hafiz Ibnu Hajar kata isnaduhu hasan. Ibnu Hajar kata sanadnya hasan.
Tapi dalam Al-Jami' As-Shaghir kata sanadnya dhaif. Yang pentingnya istikharah ni memang ada. Dalam hadis yang berikutnya, hadis Bukhari panjang. Sekalinya doa-doanya ada. Baik, cara beristikharah ditegaskan dalam hadis yang berikut. Cara kita nak istikharah macam mana? Hadis yang ke-147. An Jabirin radhiyallahu anhu, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha kama yu'allimuna as-surata minal Qur'an. Yaqul idza hamma ahadukum bil amri falyarka' rak'ataini min ghairi fariidah thumma liyaqul. Tengok terjemahan dulu. Daripada Jabir bin Abdullah, dua-duanya sahabat radhiyallahu anhuma, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita beristikharah pada segala perkara yang kita hadapi. Sebagaimana ia mengajar kita suatu surah daripada Al-Quran. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang daripada kamu hendak melakukan perkara yang dihadapinya, maka hendaklah ia beristikharah dengan mengerjakan salat sunat 2 rakaat lain daripada sembahyang fardu. Jadi kita salat sunat khas untuk istikharah. Kemudian hendaklah dia berdoa dengan doa ini. Ikut doa ni. Kan tak kena baca pula susah. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Tengok terjemahan dia. Ya Allah, ya Tuhanku, aku beristikharah memohon petunjuk dengan ilmu-Mu. Dan kita serah benda ni kepada ilmu Allah, dan memohon kepadamu kekuatan dengan kudrat kuasa-Mu, supaya aku dapat bergerak di jalan yang benar. Dan aku memohon kepadamu daripada limpah kurniaan-Mu yang besar, kerana Engkaulah jua yang berkuasa sedang aku tidak berkuasa, dan Engkaulah jua yang mengetahui sedangkan aku tidak mengetahui, dan Engkaulah sahaja yang sedia mengetahui segala perkara yang gaib. Itu terjemahan satu rangkap yang pertama. Kemudian itu dia panggil dalam kaedah doa, kita puji Allah Ta'ala. Puji Allah, serahkan urusan kepada Allah. Lepas ni baru kita minta. Jadi kita dengan Allah Ta'ala, kita kena puji dia banyak, baru kita minta. Dengan manusia ni kalau puji banyak, orang kata menyampah dia ni banyak bodek sangat. Tak? Jadi kita minta doa ni, Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairul li fi dini wa ma'ashi wa aqibatu amri. Sampai tempat titik tu, tulis kata apa nak kata. Rumah yang aku nak beli ni baik, kereta yang saya nak beli ni baik, menantu yang saya pilih ni baik. Sebut apa je masalah di situ. Faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fi wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibatu amri. Sebutlah apa yang kita nak kata. Fasrif anni wasrif anhu waqdur liyal khaira haitsu kan thumma ardini bih. Qal wa yusammi hajatahu. Tengok sambungan doa tadi. Ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya Engkau mengetahui bahawa perkara yang aku hadapi ini baik bagiku. Bukan Tuhan tak tahu. Yang salah faham pula kata, ada setengah orang dia terkejut. In kunta ta'lam, kalau Engkau tahu. Macam mana? Ada macam Tuhan tak tahu kah? La. In kunta ta'lam di sini dengan mana? Di bawah pengetahuan-Mu ya Allah. Benda ni baik, maka berikanlah. Dia kata Tuhan tak tahu, jangan salah faham doa ni. Ianya baik bagiku pada agama dan penghidupanku dan kesudahan hal keadaanku. Sebut apa yang kita nak. Ni mamak ni minta anak aku ni. Tak, anak saya nak dengan budak nama ni. Budak nama apa ni? Fatimah Zainab ni. Tak, sebut nama budak. Anak pocik ni. Maka tetaplah ia bagiku dan mudahkanlah jalan mencapainya untukku, serta banyakkanlah kebaikannya bagiku. Dan jika Engkau ketahui mana di bawah ilmu-Mu ya Allah bahawa perkara yang aku hadapi ini buruk bagiku pada agama dan penghidupanku. Tengok,
Nabi ajar buruk pada apa? Agama, fi dini, pada agama dulu. Wa ma'ashi, dan kehidupanku. Kita hari ni tak ambil kira bab agama, dah ambil kira bab kehidupannya. Agama tu nombor satu. Dan kesudahan hal keadaanku, maka jauhkanlah perkara itu daripadaku, dan jauhkanlah daku daripadanya. Dan tetapkanlah bagiku kebaikan di mana saja kebaikan itu berada, serta jadikanlah daku redha menerimanya. Ini sabda Nabi selagi sallallahu alaihi wasallam. Dan sesudah itu hendaklah orang itu memohon istikharah. Orang yang memohon istikharah itu menyebut perkara yang dihadatinya. Kita sebutlah apa yang kita nak. Ya Allah, tunjukkanlah sekian-sekian. Ini menurut Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, sesudah seorang itu beristikharah dengan mengerjakan sembahyang dan berdoa, hendaklah ia melakukan apa yang terbuka hatinya untuk melakukannya, dengan syarat sebelum itu ia tidak menetapkan sesuatu, tetapi berserah bulat-bulat kepada Allah Ta'ala untuk menentukannya. Jadi kena gini kaedah ni, tanda di sini. Istikharah ni bukan main macam bola dadu tu, lambung terbalik hak mana bakal jadi. Tak. Dia panggil istikharah ini tahap terakhir. Contohnya dua orang mari, seorang nama Muhammad, seorang lagi nama Abdullah, mari minta anak perempuan kita. Anak hak minta pula hak kita sayang sekali lah kan. Anak kita ni jauh orangnya, solat molek, tutup aurat betul-betul. Mari dua orang. Jadi kita ambil Muhammad tak dalam satu fail, ambil Abdullah satu fail. Muhammad, soalan yang pertama, solat ke tidak? Solat. Baca Quran pandai. Kerja biasa je. Akhlak baik. Tuanya itamani, tak apa comel contohnya. Dan seterusnya. Ambil hak ni pula, yang kedua pula, calon yang kedua. Solat sekali-sekala. Baca Quran bertukar dengan mu'alaf. Gaji 10,000. Tua comel, nak ambil mana? Mesti nak ambil hak yang baik tadi. Itu sudah selesai, manual. Cuma bila kita selesai pilih Muhammad, ada lagi yang tersembunyi yang kita tak nampak. Yang tersembunyi ni, betul ke dia ni baik? Ke waktu nak minta anak kita yang berebut mikrofon dengan Pak Bilal nak azan, dia mari kat rumah kita, pergi kat surau, berebut dengan Bilal nak azan. Tak. Kalau lepas menikah ke, bangun kat sembahyang subuh tak bangun mamak ni. Itu yang sebab tu kita minta astakhiru bika bi'ilmika. Yang aku nak minta ini yang ada dalam ilmumu, yang ada dalam ilmu kita selesai dah dalam fail kita buat tadi. Ni jangan buat pula, ya Rabbi, anak aku diminta oleh Muhammad, Abdullah, apa nama apa lagi sini, Daud, mari minta. 5 orang minta anak kita. Ya Allah, mana baik tunjuk satu. Bukan lagu tu. Esok mari sedar-sedar tidur, Daud X, Abdullah X, Muhammad yang right. Dia tak mari lagu tu. Tengok. Sama juga bila nak beli kereta, kita pergi kaji dulu. Kereta ni apa muasafat dia? Oh, jalan memang laju, tapi minyak dia sekali isi 200 contohnya. Hak ni jalan sederhana, boleh pergi jauh, minyak jimat. Gaji kita sekarang ni tak usah istikharah lah di antara Volvo dengan Viva. Tengok gaji lah pula dulu. Saya istikharah dah ni, Allah beri petunjuk nak Volvo mana. Gaji kita kan ni pakai Volvo, jawab dia tinggal tengah jalan lah, kereta tak ikut minyak kan. Itu dia panggil istikharah. Itu bukan tanya daripada awal pakai atur 5 ni hak mana satu lah. Kita kena selesaikan dulu yang ilmu kita boleh capai. Ilmu kita boleh capai setakat mana, selesai. Yang di luar daripada ilmu kita, apa di luar? Fi ilmika. Tengok ni, astakhiruka bi ilmika. Aku nak minta ni hak ada dalam ilmumu ya Allah. Budak ni baik ke tak baik? Kalau tak baik, tunjukkanlah tak baik. Setelah kita kaji secara manual dulu. Sama juga lah contoh kereta tadi. Kita tahu kan kereta tadi, kemampuan kita setakat mana. Kenapa nak beli BMW nanya tu? Tayar dia pun sama dengan gaji kita kan. Tarah kita kancil, naiklah al kancil dulu. Nah, bila gaji lebih esok, baru kita naik tarah lagi kan. Ini dipanggil istikharah di antara sunnah yang tertinggal hari ini.
Di antara sama ada kita tertinggal sunnah ni kita tak buat, ataupun over sangat. Ni kadang-kadang makcik ni, budak-budak perempuan ni mari tanya, ustaz macam mana saya nak buat ni? Saya berkenan dah kau budak ni baik, tapi mak saya kata dia istikharah, tak nampak dia ni. Hei, kata mak mu jumpa dah dengan dia, dia tak tengok lagi. Habis macam mana nak nampak? Lah, tengok dulu. Sebab itulah Nabi bila nak kahwin dia suruh tengok. Bila tengok istikharah nampak dah lah. Tak tengok nak suruh nampak macam mana? Allahu Akbar. Jadi kefahaman kita dalam ilmu istikharah ni biar jelas, biar jelas. Kita nak minta yang ada dalam ilmu Allah Ta'ala, yang ada pada ilmu kita yang zahir, kita buat dulu. Tahap dia selesai, Allah Ta'ala yang menentukan, barulah kita ambil. Ataupun dua-dua ni seimbang, sama baik, sama comel, sama juh, sama lawa. Nak kata apa? Ya Rabbi, aku di mana yang tersembunyi dua orang? Minta Tuhan tunjuk. Tiba-tiba di antara dua orang yang betul-betul satu level, satu tahap ni, minta Tuhan bertunjuk. Adalah akan marilah benda-benda. Orang beritahu ke, kita terdengar ke yang seorang ni ada masalah, ada benda-benda yang tersembunyi yang tidak didedahkan. Allahu Akbar. Itu para jemaah sekalian dalam bab yang ada di sini. Kemudian seterusnya salatul hajah, sembahyang sunat hajat. Di antara sunat ialah sembahyang hajat yang diterangkan dalam hadis yang berikut. Sembahyang hajat yang diterangkan dalam hadis yang berikut, hadis yang ke-148. An Abdullah bin Aufa radhiyallahu anhu, qala sallallahu alaihi wasallam, man kanat lahu ila Allahi hajatu au ila ahadin min bani adam falyatawadda wal yuhsinil wudu thumma liyusalli rak'atain thumma liyusni 'ala Allahi wal yusalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam thumma liyaqul. Tengok terjemahan dia daripada Abdullah bin Abi Aufa, diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang ada suatu hajat kepada Allah Taala, siapa dia ada hajat atau kepada seorang anak Adam, hajat kita dengan orang, maka hendaklah ia mengambil wudu, dan hendaklah ia berwudu dengan cara yang sempurna. Jangan ambil wudu cincai gitu dah, buat biar sempurna wudu. Kemudian hendaklah ia salat 2 rakaat. Kemudian hendaklah ia memuji Allah Taala, dan hendaklah ia berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia baca doa ni. Ikut sekali doanya. La ilaha illallahul halimul karim, subhanallahi rabbil arshil azim, alhamdulillahi rabbil alamin, as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli bir was salamata min kulli ism la tada' li dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan hiya laka ridha illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Makna dia cantik ni. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah yang amat penyabar lagi amat mulia. Maha suci Allah, Tuhan yang maha berkuasa, Ia mempunyai aras yang agung. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Aku mohon taufik kepadamu ya Allah untuk mengerjakan perkara-perkara yang baik yang menyebabkan aku beroleh rahmatmu, dan mengerjakan perkara-perkara yang wajib yang menyebabkan aku beroleh keampunanmu, dan juga supaya aku beruntung mendapat faedah daripada tiap-tiap perkara kebajikan, dan beroleh selamat sentosa daripada tiap-tiap perkara yang berdosa. Ya Allah, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan untukku suatu dosa melainkan engkau ampunkan, dan suatu kesusahan melainkan engkau hapuskan, dan suatu hajat yang engkau redai melainkan engkau laksanakan. Wahai Tuhan yang amat melimpah rahmatnya yang tidak ada bandingannya. Jadi hadis ini riwayat Imam At-Tirmizi, tulis itu sanadnya dhaif, sanad dia lemah, dhaif. Hadis ini
Juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan ada tambahan di hujungnya, maksudnya kemudian menyebut ya arhamar rahimin. Lepas pada ya arhamar rahimin, adalah orang itu memohon apa yang dia nak. Ya Allah, aku nak sekian-sekian, nak minta tu, minta ni, minta dengan Allah. Memohon apa yang dikehendakinya daripada perkara-perkara dunia dan akhirat, kerana permohonan yang demikian akan adalah dikabul pada saat yang berkat itu. Jadi hadis ini muhakkik dia, penulis kitab ni berkata hadis tu dhaif. Tengok dia kata, sungguh pun hadis ini dhaif. Mana hadis ini sanadnya lemah. Tetapi ia disokong oleh hadis sahih yang berikut. Hadis sahih ni, hadis ini dalam kitab dia kata sahih. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man tawadda'a fa asbighil wudu'a thumma shalla rak'ataini bi tamamihima a'tahu Allah azza wa jalla ma sa'ala mu'ajjalan aw mu'akhkharan. Jadi diriwayatkan Abu Darda kata dia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berwudu lalu ia sempurnakan wudunya, kemudian ia sembahyang 2 rakaat dengan cara yang sempurna, akan diberikan oleh Allah azza wa jalla apa yang ia pohonkan, sama ada ia disegerakan pemberian itu di dunia ataupun dilambatkan. Jadi sama ada Tuhan bagi terus ataupun lambat. Hadis ini diriwayat oleh Imam Ahmad, kata di muhakkik kitab Musnad Syekh Al-Arnaud, isnaduhu dhaif, sanadnya lemah. Jadi sanad dia lemah. Dalam kitab ni kata hadis ni sahih. Tulis dua-dua lah. Yang pentingnya Syekh Arnaud ni muhakkik yang terakhir. Dia tahqiq kitab Musnad Imam Ahmad ni 50 jilid. 50 jilid dia. Sanad dia dhaif, tulis. Jadi yang pentingnya salat sunat hajat. Ada hajat salat sunat, ataupun kita lepas salat je kita berdoa, lepas salat fardu kita berdoa, tidak menjadi masalah apa. Disokong juga dengan hadis ini, ada yang sahih yang berikut, iaitu dia panggil hadis Utsman bin Hunayf. Ini masyhur hadis ni. Radhiyallahu anhu, anna a'ma ata ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal ya Rasulullah ud'u Allah an yakshifa li an basari. Qal au ad'uka? Qala ya Rasulullah innahu qad syaqqa alayya dhahabu basari. Qala fantaliq fatawadda thumma salli rak'ataini thumma qul. Dengar ni. Hadis ni cerita Utsman bin Hunayf. Seorang buta, orang buta mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang buta ni mari menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, berdoalah kepada saya, kepada Allah, semoga dicelikkan mataku. Allahu akbar. Sedaklah dia masa tu kan, dia terus pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta Allah Taala celikkan mata dia. Hadis Utsman bin Hunayf. Kemudian baginda menjawab, au ada'uka, engkau mahu aku doakan atau aku biarkan saja engkau dalam keadaan demikian? Mu nak suruh doa ke sabarlah, buta pun tak apa. Orang buta tu kata, ya Rasulullah, sungguhnya berat penderitaanku ni disebabkan hilangnya cahaya mataku. Allah, saya tak boleh tahan dan Rasulullah, banyak masalah saya ni, mata tak nampak. Mendengarkan itu baginda bersabda, kalau demikian pergilah ambil wudu, kemudian sembahyanglah 2 rakaat. Sesudah sembahyang berdoalah dengan berkata, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah. Ya nabiyir rahmah. Ya Muhammad, inni atawajjahu ila rabbi bika an yakshifa li an basari. Allahumma syafi'hu fiyya wa syafi'ni fi nafsi. Faraja'a wa qad kashafa Allah an basari. Tengok mana dianya. Orang buta pun berdoa, Allahumma inni as'aluka, hingga akhir. Artinya, ya Allah, ya Tuhanku, aku memohon dan merayu kepadamu, dan aku hadapkan permohonan ini kepadamu dengan berkat kemuliaan Nabiku. Tengok, dia berdoa dengan berkat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pembawa rahmat. Wahai junjunganku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku hadapkan permohonanku ini kepada Tuhanku dengan berkat kemuliaanmu dan kedudukanmu yang tinggi di sisi Tuhanku, supaya dicelikkan mataku. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menolongku dengan syafaatnya, dan jadikanlah aku dapat menolong diri sendiri untuk mendapat keredaanmu.
Rawi hadis ini berkata, setelah orang buta itu berdoa dengan doa tersebut, kedua matanya menjadi celek dengan kuasa Allah Ta'ala, dan kembalilah ia ke tempatnya dengan selamat. Jadi ini dipanggil berkatnya doa Nabi SAW. Dia sampai peringkat dia Nabi kita suruh dia berdoa, dan doa itu dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga mata dia pun celek. Mata dia celek. Jadi hadis ini diriwayat oleh An-Nasa'i dan lain-lainnya. Sanadnya kata ulama, sanadnya sahih. Menurut riwayat ulama rahimahumullah, hadis ini mengandungi dalil harus bertawassul. Isu tawassul ni isu yang menjadi perbincangan para ulama. Jadi kita kena ambil perhatian di sini. Bertawassul kepada Allah Ta'ala dengan berkat kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memohon sesuatu hajat, dengan disertai i'tikad kepercayaan bahawa yang melaksanakan hajat itu ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahawa Allah jualah yang memberi dan menyekat apa yang dikehendakinya tetap berlaku, dan apa yang tidak dikehendaki tidak akan berlaku. Jadi masalah tawassul ini, para jemaah sekalian, dia panggil masalah yang diperbincangkan oleh ulama. Kita kena tengok tawassul ada dua kategori. Tawassul ada dua kategori. Satu dia panggil tawassul yang ittifaq ulama, tidak ada siapa yang pertikaikan, iaitulah bertawassul dengan amal kita yang soleh. Kita amal soleh ni, kita tawassul dengan amal soleh. Ataupun kita bertawassul ni mana kita guna dengan nama pangkat orang ni, dengan amal kita yang soleh. Ataupun kita bertawassul dengan doa orang yang soleh, mana kita pergi jumpa imam besar, Al-Fadhil tuan imam di kampung kita, tuan guru, tuan syekh, doakan saya ni sakit, tolong doakan kita. Itu dia panggil tawassul dengan orang yang soleh. Ini tidak ada masalah, tidak ada pertikaian oleh para ulama, sebagaimana yang berlaku kepada apa yang berlaku dalam hadis Ad-Dari yang buta ini, pergi bertawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita, dia tidak minta dengan Nabi. Utsman Ad-Dari ni, dia minta dengan Allah Azza wa Jalla. Minta dengan Allah, ya Allah, dengan ni kemuliaan nabimu, Nabi ada depan, jadi berilah, bukalah mata saya. Jadi di sinilah kadang ulama mengatakan, dalam masalah tawassul bukan semua benda yang kita boleh tawassulkan. Ya Allah, dengan berkat tu ayah ni, dengan berkat tu wali ni lah. Ini Nabi SAW di waktu hayat dia, orang pergi minta dengan Nabi, SAW, dan Nabi suruh berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita kena faham, berdoa dengan tawassul dengan Nabi SAW ini menjadi pertikaian ulama. Satu lagi dia panggil istighasah, minta terus dengan Nabi. Itu yang jadi masalah. Ya Rasulullah, berilah kepada saya. Tama-tama Nabi kita sudah wafat, kita pergi dekat kubur Nabi ke, arisna ya Rasulullah, bantulah kami. Itu jadi menjadi pertikaian panjang para ulama. Maka di sini saya mengatakan, tidak perlulah kita ajar kepada masyarakat benda-benda yang menjadi pertikaian ulama. Benda ittifaq ada tak ada? Ada. Apa dia? Minta dengan Allah Azza wa Jalla. Pintu permohonan Allah Ta'ala tidak tertutup. Tapi kenapa kita nak pergi ambil cara-cara nak berdoa, nak ajar kepada masyarakat yang menjadi pertikaian ulama? Ada mengatakan boleh, mengatakan tak boleh. Jadi bila ada tak boleh, bila berlaku bantahan, maka timbullah pertikaian. Bila timbul pertikaian, timbullah tuduh menuduh dan sebagainya, maka menjadi permasalahan. Jadi hadis Utsman bin Hanif ini jelas bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam minta doa ini, suruh dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam masalah ini saya tulis satu makalah yang saya ambil daripada Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Cantik. Kata-kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi ini saya rasa menjadi satu patutlah kita juga bincangkan. Syekh kata apa dalam masalah, dalam buku dia, kata di Syekh Qaradawi, setelah dia bincang tawassul dengan dalam masalah ini, dia kata secara peribadi saya bercenderung kepada tidak bertawassul dengan zat Nabi dan orang saleh yang lain kerana beberapa sebab. Yang pertama, dalil-dalil yang menegah dan melarang bertawassul dengan zat Nabi dan zat orang saleh lebih kuat menurut neraca ilmu. Lebih-lebih lagi pintu Allah sentiasa terbuka kepada setiap makhluk. Ini satu. Yang kedua,
keharusan bertawassul kadang-kadang membuka jalan pintas ke arah berdoa kepada selain daripada Allah Azza wa Jalla. Habis orang yang pergi mana kubur tu oli pergi minta belaka. Itu membuka pintu fitnah kepada masyarakat. Buka pintu fitnah pada masyarakat. Memohon pertolongan daripadanya, dan ramai orang yang mencampur adukkan kedua perkara tersebut. Menutup pintu tersebut kepada orang awam lebih utama dilakukan, terutamanya yang melibatkan tauhid dan syirik. Itu masalah. Yang ketiga, manhaj, pendekatan jalan dakwah yang saya pilih dalam pengajaran, dakwah dan fatwa ialah jika masih boleh mengajak masyarakat beribadat kepada Allah dengan melakukan perkara yang disepakati oleh ulama, tidak wajar sama sekali memberi penekanan kepada perkara-perkara yang masih diperselisihkan oleh mereka kerana tidak ada keperluan untuk berbuat demikian. Jadi saya rasalah di saat berlakunya pertemuan pandangan-pandangan ulama gini, pandangan Syekh Dr. Syekh Al-Qadhawi hafizahullah ta'ala dalam kitabnya Fusul fil Aqidah muka surat 261 hingga ke akhir ini, yang saya petik di sini adalah merupakan satu pandangan yang wajib. Jadi kita nak ajar kepada masyarakat benda-benda yang menimbulkan pertikaian, akhir sekali menjadi perbalahan. Apa tak berkelahi hari ini dalam masalah ini cukup. Jadi kita doa ajar supaya minta dengan Nabi SAW. Kenapa kita tak ajar masyarakat minta dengan Allah Azza wa Jalla? Jadi tajuk itu huraian selingan kepada tajuk yang kita bincangkan. Saya mengatakan memanglah ada khilaf dalam masalah ini, tetapi al-khuruj, keluar daripada khilaf itu mustahab, sebagaimana kata di ulama-ulama usul. Keluar daripada benda khilaf lebih baik. Jadi saya bimbang hari ini kalau tengok dalam mana-mana kumpulan, dalam grup dari internet, itu perbincangan yang tak habis-habis. Jadi kita kata, sebagaimana Syekh Qadhawi kata, tutuplah pintu-pintu itu, kita buka pintu yang ittifaq. Yang ittifaknya apa dia? Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Tak payah hidup cari hadis-hadis yang menjadi pertikaian ulama. Hadis itu jelas. Tapi sahabat itu mari minta dengan Nabi SAW waktu hayat Nabi. Selepas Nabi kita wafat, tidak pula ada. Sayyidina Umar contohnya, waktu berlaku kemarau, dia tak pergi dekat kubur Nabi, dia berdoa, ya Rasulullah, tolonglah kemarau panjang ni, kering habis tak lah. Dia panggil pak saudara Nabi, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, suruh berdoa. Jadi Sayyidina Umar tidak menggunakan cara tadi, tapi dia pergi minta pak saudara Nabi yang masih hidup supaya berdoa. Jadi ceritanya panjang, setakat itu saja, wallahu alam. Tujuan syariat disyariatkan salat hajat ialah kerana menegaskan dasar tauhid, bahawa Allah jualah yang menjadi tumpuan permintaan sekalian makhluknya, dan dialah jua yang menyampaikan hajat sesiapa yang dikehendakinya. Allah Ta'ala, babullah maftuh, pintu permohonan Allah Ta'ala terbuka. Jadi tak perlu kita pergi cari jalan tengah untuk menyampaikan hajat kita kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak lagi lah solat-solat sunat yang digalakkan mengerjakannya, seperti solat tasbih. Solat tasbih ni saya dah hurai panjang dalam syarah kita kepada Muniyatul Musalli. Tuan-tuan boleh tengok dalam rakaman kitab Musalli yang saya mengajar di Masjid Negara ini, kitab Musalli yang saya syarah dalam Radio Aikim, kitab Musalli yang saya syarahkan dalam di pondok saya, dan dalam kitab yang bercetak insya-Allah akan keluar, iaitulah tentang solat tasbih. Ini satu solat yang menjadi pertikaian ulama dulu dan sekarang. Ada sebagian ulama besar mengatakan hadisnya diterima, ada yang mengatakan hadisnya tak boleh diterima sebab pelik cara dia solat tu, dengan apa ni, dengan janji-janjinya yang pelik-pelik, maka pertikaian. Jadi saya ambil jalan tengah. Orang nak buat, kita kata ada ulama yang mengatakan hadisnya diterima. Kalau ada orang tak nak buat, kita katakan ramai ulama yang condemn hadis tersebut. Jadi saya sendiri secara peribadi saya tak buat, tapi tak kelahi orang nak buat. Cuma yang jadi masalahnya, dia tidak termasuk di dalam solat sunat yang disunatkan berjamaah. Itu kena ambil perhatian. Solat sunat berjamaah kita dah sebut ni dalam muka surat 229. Coba tengok solat-solat sunat yang disunatkan berjamaah, ada di situ dalam perbincangan yang akan datang. Salat isyraq. Salat isyraq kita dah hurai tadi, dia lebih kepada salat sunat duha. Jangan salah faham. Ada setengah masyarakat ni disalah faham. Salah faham macam mana? Bila masuk ya ting bunyi loceng isyraq tu, terus salat sunat. Itu salah. Itu berakhirnya waktu salat subuh. Bukan waktu isyraq. Mana waktu isyraq? Waktu naik terbit matahari. Itu waktu larangan salat. Salat tahiyatul masjid. Ini jadi masalah hari ini. Bagi saya salat bermasalah. Apa dia bermasalahnya? Masalahnya ramai orang tak salat. Mari 200 orang masuk masjid nak akad nikah.
seorang pun tak salat tahiyatul masjid. Ini berat. Sembahyang sunat ihram, ini untuk orang nak pergi Mekah. Sembahyang sunat tawaf, lepas kita tawaf, kita salat sunat 2 rakaat. Dan lain-lain lagi. Kata di Syekh, tengok nota 39, sebagaimana disebut dalam kitab-kitab fiqh. Dia tak nak hurai dah sini. Di saya pun kata di sini, tuan-tuan dan puan-puan boleh tulis, saya lihat penjelasan kepada solat-solat sunat ini di dalam rakaman kita kepada syarah Munyatul Musalli yang lepas. CD yang keberapa anda tak ingat. Sebahagian besar daripada solat sunat yang telah disebutkan satu persatu itu lebih afdal dikerjakan di rumah daripada mengerjakannya di masjid dan di surau, kerana rumah kita juga perlu dimakmurkan dengan amal ibadat yang membawa rahmat. Nah, tanda situ insya-Allah kita akan huraikan, kita akan bincang balik tentang solat-solat sunat tadi. Lebih baik kita solat di rumah, lebih baik kita solat di rumah daripada kita solat di masjid. Dan seterusnya kita akan masuk pada perbincangan solat sunat yang disunatkan berjamaah di dalam jalsah kita yang akan datang.